Assalamualaikum semua. Sekarang cikgu akan ajak awak sejarah tingkatan 1, iaitu selama 1 jam. Mulai pukul 8.30 hingga 9.30 pagi. Okey, minggu lepas kita belajar mengenai pengertian sejarah. Minggu ini kita akan belajar tentang masih lagi bab pertama, iaitu bab pertama ialah apa dia? Mengenai sejarah. Tapi kita masuk sekarang, tajuk dia 1.3, iaitu masa silam dan ruang dalam sejarah. Okey, apa tu masa silam? Okey, buku teks muka surat 6. Buku teks muka surat 6, masa silam. Okey, saya baca kejap. Masa silam, maksud masa silam tu mana? Okey. Masa silam merupakan rentetan peristiwa yang telah berlaku. Masa silam dikaji berdasarkan urutan masa yang dinamakan kronologi. Kronologi itu maksud urutan cerita. Step by step. Itu masa silam ni masa yang telah lepas, merupakan rentetan peristiwa. Peristiwa berlaku demi peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3 berkaitan. Yang telah berlaku dan masa silam itu dikaji berdasarkan urutan masa yang dinamakan kronologi. Okey, dalam buku teks awak pula, walaupun dia lebih panjang tapi maksudnya sama. Iaitu maksud kronologi merupakan merujuk kepada rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut urutan masa dari awal hingga terakhir dan bergerak mengikut satu garisan lurus. Okay? Itu ialah kronologi. Maksud bila kronologi itu maksud jalan cerita, kita faham jalan cerita dia, itu kita panggil kronologi. Okay? Kemudian kita pergi ke dalam buku teks awal pula, ruang masa dalam sejarah yang luas mendorong sejarawan membahagikan penulisan mereka kepada tema tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini bagi memudahkan sejarawan melakukan penyelidikan sebelum membuat penulisan sejarah. Dalam konteks sejarah Malaysia, ruang masa dibagi kepada beberapa tempoh masa. Contohnya era Kesultanan Melayu Melaka, kemunculan kuasa-kuasa luar, dan kemerdekaan negara. Itu ruang masa. Kemudian kita pergi kepada ruang masa. Yang lain pula maksud dia ialah ruang masa tu, ruang masa dapat dibagi kepada dekad, iaitu dekad maksudnya 10 tahun. Abad ialah 100 tahun. Dan alaf ialah 1000 tahun. Biasanya kita hidup hanya berdasarkan dekad saja, itu 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Tak ada, jarang orang sampai satu abad baru hidup, iaitu 100 tahun. Alaf lagi lah 1000 tahun. Okey, itu adalah ruang masa dalam sejarah. Sekarang konsep masa boleh diukur mengikut zaman seperti sebelum Masihi dan Masihi. Sekarang kita hidup ni zaman Masihi. Zaman Masihi bermula dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Masihi. Ruang dalam sejarah yang luas mendorong sejarawan membahagikan, saya ulang balik ya. Ruang dalam sejarah yang luas mendorong sejarawan membahagikan penulisan mereka kepada tema tertentu. Seperti politik, ekonomi, dan sosial. Itu adalah masa silam dan ruang sejarah. Di sini awak kena ingat hanya iaitu ruang masa, iaitu berapa 10 tahun kita panggil dekad. Maksudnya dekad itu 10 tahun. Dan abad adalah 100 tahun. Dan alaf adalah 1000 tahun. Sekarang kita masuk alaf baru, iaitu tahun 2000. 2000 sampai sekarang kita panggil alaf baru. Sampailah 2000 sampai ke 3000 nanti, 3001, itu alaf baru lagi. Satu alaf tu 1000 tahun. Okey. Lepas itu kita masuk sumber sejarah.
Sumber sejarah iaitu ini gambar sebelah ni, dia menunjukkan uh, bermulanya kerajaan Melaka iaitu era Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian era penjajahan tanah Melayu dimasuki oleh orang Jepun, pendudukan Jepun di tanah Melayu, iaitu tentera Jepun menggunakan basikal. Atas ni Sungai Melaka. Ya, Sungai Melaka ni dulu sangat famous sebab Sungai Melaka tu sangat ramai pedagang-pedagang datang ke sana untuk berdagang. Kemudian kemudian kuasa besar, kuasa luar, iaitu Jepun masuk ke tanah Melayu ini. Okey, kemudian Majlis Melayu Maksa ini selepas merdeka. Kemerdekaan. Itu kita panggil ruang masa di negara kita. Okey, sekarang muka surat 8. Muka surat 8 kita bincang tentang sumber sejarah. Okey. Sumber sejarah. Sumber sejarah boleh dibagi pada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Primer ni adalah sumber yang utama yang belum diolah lagi. Ke dalam kutip awak, maksud ialah sumber primer ini belum diolah atau belum diterbitkan, bersifat asli dan belum ditafsirkan. Maksudnya orang belum tulis, belum ada penulisan yang mengenai sumber tersebut. Okey. Contohnya ialah fosil, artifak, bukan artifak, batu bersurat, keterangan lisan, dokumen rasmi, manuskrip, fail rasmi, jabatan, surat peribadi dan diari. Itu adalah sumber primer, sumber utama. Okey. Kemudian sumber kedua ni ialah sumber sekunder kita panggil, bahan yang telah diolah dan diterbitkan, bahan tersebar kepada umum. Contohnya buku, akhbar, majalah, jurnal, ensiklopedia dan risalah. Itulah sumber kedua. Awak tak nampak tak di bawah ialah di bawah ni ialah ini kita panggil sumber pertama, iaitu artifak sama ya, merupakan peralatan ciptaan manusia yang digunakan untuk pemburuan, pertanian dan perdagangan. Peralatan ini diperbuat daripada batu, kaca dan logam. Penemuan artifak loceng gangsa di kampung Pencuma Johor boleh dijadikan sumber untuk melihat hubungan perdagangan dengan kerajaan Funan. Loceng ini dihasilkan sekitar 150 tahun Masih, iaitu bersamaan dengan peluasan kuasa kerajaan Funan. Ini artifak ni kita mengkaji sejarah berdasarkan benda ni. Berarti benda ni sudah ada di Funan, juga benda ni juga ada di Malaysia. Berarti kita hubungkan dengan bahawa kerajaan kita dulu pernah mengadakan hubungan dengan kerajaan Funan. Jadi benda tu sama, berarti ada teknologi yang sama. Berarti kita kena hubungkan bahawa kerajaan Funan ni telah mengadakan hubungan dengan kerajaan Muar dulu. Pasal Johor, pasal benar jumpa kat Johor. Dan di Funan pun jumpa juga benda ni. Ini adalah satu lagi artifak ialah di Candi Lemah Bujang yang mencerminkan kemasukan agama Hindu dengan agama Buddha. Okay, bukan artifak. Merupakan data arkeologi berkaitan dengan budaya manusia yang terdapat di bawah tanah dan di atas permukaan tanah, seperti dinding gua, dinding kota dan struktur binaan. Penemuan Candi Lembah Bujang boleh dijadikan sumber kajian bagi menunjukkan adanya pengaruh Hindu dan Buddha serta hubungan perdagangan antara India dengan Kedah. Orang mengkaji sejarah, adanya candi ini adalah candi ini berkaitan dengan agama Hindu dengan Buddha. Jadi pada masa dahulu di Kedah sendiri, kerajaan Kedah dulu telah ada agama Buddha dan juga agama Hindu. Karena masa itu pedagang-pedagang pada India telah datang ke negeri Kedah, iaitu di Sungai Merebuk, Sungai Mas Merebuk sana, mereka mengadakan hubungan perdagangan. Okay. Semasa mengadakan hubungan perdagangan itu, mereka telah membinakan candi sebagai tempat untuk sembahyang mereka.
Kemudian agama Buddha datang, sama juga mendirikan sandi untuk tempat untuk mereka sembahyang. Okey, selepas itu baru agama Islam datang. Bila agama Islam datang, maka candi-candi ini diterbiarkan begitu saja. Itulah dikatakan artifak ini adalah bukti sejarah. Bukti kita nak katakan agama Hindu dan agama Buddha itu sudah datang ke negeri Kedah berdasarkan artifak ini. Kalau tak ada artifak ini, sejarawan tak ada bukti bahawa mereka tak boleh katakan bahawa sebelum agama Islam ada agama Hindu dan agama Buddha datang ke Kedah. Okay? Sekarang candi ini adalah bukti kuat untuk menandakan bahawa agama Buddha dan Hindu itu pernah bertapak di negeri Kedah. Okey, sekarang kita ke Wikipedia. Okey, ensiklopedia ini ialah merupakan satu daripada sumber sekunder. Bahan yang terkandung dalam ensiklopedia ini berdasarkan fakta dan sumber sejarah yang sahih. Contohnya, The Encyclopedia of Malaysia yang mengandungi beberapa tema seperti sejarah awal, sejarah moden awal, arkitektur, laut dan tumbuh-tumbuhan. Okay? Okey, sumber sejarah amat penting dalam penyelidikan dan penulisan sejarah. Sumber sejarah tadi iaitu sumber sekunder ke, sumber primer ke, yang sekunder ke apa ke, semua sangat penting untuk menulis sejarah. Sumber primer dikaji untuk mencari maklumat dan bukti sahih tentang sesuatu peristiwa. Manakala sumber sekunder dapat membantu untuk mencari maklumat dan membuat pembandingan dapatan penyelidikan sejarah yang telah diterbitkan. Okay? Itu pentingnya sumber sejarah. Okey, sekarang kita pergi ke 1.5. Penyelidikan dalam sejarah. Iaitu kita nak menyidik tentang sejarah, kita perlu kaedah. Iaitu satu, kaedah bertulis, kaedah lisan, kemudian kaedah arkeologi. Iaitu ada 3 ya. Ada 3. Iaitu kaedah bertulis. Kita pergi kepada kaedah bertulis dahulu. Iaitu maksudnya kaedah bertulis kajian terhadap sesuatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat atau ditulis. Pahat ni maksudnya di atas batu, di atas kayu. Kalau tulis tu di atas, mungkin mereka tulis di atas buku atau kertas, ya, beza dia. Di Asia Tenggara, tulisan tertua dikesan di dinding gua, dipahat pada batu, ditulis pada kulit kayu, gading dan daun lontar. Dulu tak ada buku ya. Awak faham kenapa mereka tulis dekat buku, dekat kayu, dekat batu, daun lontar apa semua itu? Sebab dulu tak ada buku kertas macam sekarang ni, senang dapat. Mereka tulis, tak ada kertas, mereka tulis tentang peristiwa yang berlaku. Contohnya peperangan pada masa itu, mereka tulis atas batu, ataupun kedatangan Islam kan, mereka tulis atas batu yang menandakan Islam sudah datang pada sesuatu tempat. Okay? Kaedah ini juga dapat dilihat pada catatan harian seseorang, fail kerajaan dan catatan pemengbaraan. Okey. Okey, kemudian kita pergi kaedah lisan. Kaedah lisan, pelajar-pelajar, lisan tu maksudnya kita bercakap, cerita. Contohnya nenek atuk ataupun nenek awak menceritakan sesuatu peristiwa yang lepas kepada kamu. Jadi kamu dengar aja. Itu adalah kaedah lisan. Menceritakan face to face, maksudnya bersemuka, itu adalah kaedah lisan. Itu contohnya proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Dia bercerita. Tokoh yang dipilih untuk temu bual dikenai sebagai orang sumber. Contohnya awak temu bual saya.
Jadi saya bercerita. Saya adalah orang sumber. Orang yang memberi sumber kita panggil orang sumber. Mereka memberi maklumat melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri. Okay? Contohnya, atuk-atuk kita dulu pernah hidup waktu Jepun. Mereka pun pernah melihat tentara Jepun masuk, jadi mereka berdasarkan pengalaman mereka sendiri, kemudian mereka bercerita kepada kita. Itulah kaedah lisan. Okay? Terdapat 3 tahap dalam kaedah lisan. 3 tahap. Terima tulis nota-nota, tulis sambil dengar, sambil tulis ya. Terdapat 3 tahap dalam kaedah lisan. Tahap pertama persediaan, tahap kedua rakaman temu bual, dan tahap ketiga proses rakaman. Okey. Itulah sudah 2 tadi, iaitu kaedah bertulis, kaedah lisan dan kaedah arkeologi. Kaedah yang ketiga itu ada kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi, kaedah lisan. Okey, kaedah arkeologi muka surat 13. Yang kaedah lisan tadi ialah muka surat 12. Okey, tahap pertama persediaan contohnya tadi kaedah lisan tadi. Nampak tak? Ada tahap-tahap dia. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Sekarang kita pergi ke kaedah arkeologi. Arkeologi ini maksudnya kita mengkaji tentang sejarah berdasarkan benda-benda yang ditinggalkan. Itu arkeologi. Ya. Dia tak ada bertulis. Biasa tak nampak tak gambar-gambar tu. Semua buat penggalian dan kita dapat gambaran, kita dapat temu tengkorak ataupun bahan-bahan kebudayaan mereka seperti tembikar, sebagainya dalam tanah kita ambil, kemudian kita analisis. Itu adalah kaedah arkeologi. Okay? Kita baca kaedah arkeologi, kaedah yang digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan-bahan tinggalan sejarah. Contohnya fosil, tembikar, bahan logam, dan binaan daripada batu ditemui melalui kaedah gali cari ataupun ekskavasi atau excavation. Okay, kita jumpa contohnya di bawah gambar ni ada dalam buku saya ada gambar. Cuba tengok yang arkeologi ni kita nampak tak mereka telah membuat ekskavasi atau penggalian mencari benda-benda yang tertanam dalam tanah berabad-abad lamanya. Okay. Bila kita jumpa barang-barang tersebut, kita ambil, kemudian kita analisis. Itu kita panggil kaedah arkeologi. Dia tak ada tulisan, kita yang menganalisis sendiri. Contohnya tadi kita jumpa barang dari tempat A dengan kemudian barang tersebut jumpa juga di tempat B, tempat lain. Sama. Berarti kita berkatakan bahawa A dan B pernah membuat hubungan perdagangan mereka pada zaman dahulu. Berdasarkan hasil-hasil benda-benda yang temui hampir sama. Okay? Contohnya, benda yang pernah jumpa di India, kita jumpa dekat negeri Kedah. Sebab negeri Kedah pernah mengadakan hubungan perdagangan dengan negara India. Contohnya Funan tadi pernah berhubungan dengan kerajaan negeri Johor pada zaman dahulu. Kita menjumpa barang-barang artifak iaitu loceng yang dihasilkan pada 1,500 tahun masih dahulu. Itu kita mengatakan bahawa kerajaan Funan pernah mengadakan hubungan perdagangan dengan kerajaan Johor. Itu kaedah arkeologi. Okey, sekarang kita pergi kepada okey, di muka surat 14 ni dan 15 nampak tak arkeologi, barang-barang yang dijumpa di arkeologi mereka contohnya mereka cari memunggah dan mengisi pengisian biasa mengikut jenis artifak ataupun lapisan tanah di tapak artifak galian. Yang kedua tu mereka menggunakan bahan lalut seperti berus, membersihkan
berlaku seperti dikaji. Benar-benar semua disimpan untuk dibuat analisis. Kemudian arkeologi bawah air. Waktu arkeologi bawah air sangat susah nak dapat ni. Tapi negara Malaysia tak ada lagi. Cuma di negara-negara barat sudah ada. Mereka biasanya menjumpa harta karun, iaitu kapal yang tenggelam pada 1000 tahun lepas ataupun 500 tahun yang lepas. Kapal-kapal tersebut telah membawa hasil-hasil seperti emas, logam yang mahal, sudah tenggelam di dasar laut, dipukul oleh laut, dan beratus-ratus tahun lepas, kita tak tahu. Kebetulan kita berjumpa, maka kita buat analisis arkeologi di bawah air ini. Okey, untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut. Itu saja. Kemudian kita pergi kepada tafsiran sejarah. Tafsiran sejarah muka surat muka surat 16. Itu tafsiran sejarah. Okey. Tafsiran dalam sejarah. Okey. Okey, kita pergi ke muka surat 16, iaitu tafsiran sejarah, tafsiran dalam sejarah. Apakah tafsiran dalam sejarah? Definisi tafsiran dalam sejarah menerangkan atau mengulas sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitannya. Okay. Sebab wujud perbezaan tafsiran dalam sejarah antara sejarawan. Okay, dalam konteks, mengapa wujudnya perbezaan tafsiran dalam sejarah? Tafsiran tentang sesuatu peristiwa sejarah yang sama mungkin berbeza antara sejarawan, di antara ahli pakar sejarah A dan pakar sejarah B akan timbul tentang tafsiran yang berbeza, ya, perbezaan. Wujud disebabkan, perbezaan pendapat ini disebabkan oleh pemilihan sumber yang pelbagai, perbezaan pandangan, perbezaan ideologi, dan tujuan penulisan. Walau bagaimanapun, pentafsiran dan penerangan yang objektif atau tepat menjadi maklumat utama seseorang sejarawan. Okay? Apakah kepentingan tafsiran dalam sejarah? Okay? Apakah kepentingan dia? Menggalakkan kita menggunakan pelbagai sumber dalam penulisan bagi menghasilkan kajian yang mempunyai bukti yang kukuh. Okay? Kepentingan tafsiran dalam sejarah ialah kita menggalakkan kita menggunakan pelbagai sumber. Pelbagai sumber ini supaya kita buat kajian sejarah tidak bergantung kepada satu sumber. Lagi banyak sumber, maksudnya penyertaan sejarah kita itu lagi kukuh, lagi sahih, lagi baik. Okay? Mengajak kita menilai sesuatu peristiwa yang sama tetapi dilihat daripada sudut yang berbeza. Okay? Mendorong kita mentafsir terbuka dan kritis dalam mengkaji sesuatu peristiwa dengan menggunakan pelbagai sumber sejarah. Contoh pentafsiran dalam sejarah ialah pengkaji tempatan melihat faktor kebangkitan Tok Janggut. Contohnya adalah disebabkan oleh penentangan peraturan cukai tanah dan hasil hutan yang diperkenalkan oleh British dan membebankan orang ramai. Bagi pengkaji barat pula, kebangkitan Tok Janggut dianggap sebagai pemberontak. Iaitu pendapat yang berbeza. Ya, kita mempunyai kepentingan tanah air kita, mereka mempunyai kepentingan diri mereka, itu ekonomi.
Diorang ni mengkaji pendapatnya berbeza karena pendirian. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan sejarah. Okey. Kepentingan sejarah muka surat 18. Kepentingan sejarah kita tengok 18. Itu muka surat 18. Surat 18. Contohnya, kepentingan mempelajari sejarah. Apa guna kita mempelajari sejarah? Mengapa kita ada silibus? Mengapa kita ada sukatan mata pelajaran sejarah? Kenapa sejarah diperkenalkan di sekolah-sekolah? Sedangkan benda itu melepaskan, tak payah belajar. Kerana melepas tak payah belajar. Tapi kenapa sejarah itu diingat sangat penting? Kepentingan mempelajari sejarah. Okey. Salah satunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kepentingan sejarah. Okey, semua kita rakyat Malaysia mesti faham tentang kepentingan sejarah supaya kita lahir dan supaya kita sentiasa menghargai kepentingan sejarah, juga menghargai perjuangan negara, kemerdekaan negara, kita menghargai semua supaya itu kita belajar sejarah. Contohnya, kita mengenal asal-usul. Dengan mempelajari sejarah, kita akan mendapat mengenal asal-usul keluarga dan negara kita. Okey? Itu asal-usul. Contohnya, kita mempelajari sejarah diri kita. Kita mengenal asal-usul kita lah. Contohnya, mak dari mana, bapa awak dari mana, nenek dari mana, atuk awak dari mana. Supaya kita tahu asal-usul kita. Itu kepentingan dia. 2, memupuk patriotisme, iaitu semangat bangga diri, cintakan negara. Sejarah mengajar kita menghargai warisan negara untuk dihayati oleh generasi akan datang. Hak ini dapat menyemai rasa cinta akan negara dan menaikkan semangat patriotik. Kemudian, mengambil iktibar. Sejarah membawa pengajaran dan iktibar daripada peristiwa lalu. Mereka tidak mempelajari sejarah berkemungkinan akan mengulangi kesilapan masa lalu. Okey. Kalau kita tidak mempelajari sejarah, kita akan ulang perkataan tersebut. Contohnya, kita gagal dalam perniagaan. Kita tak mempelajari pada kegagalan sebab kegagalan tersebut. Maka kita akan gagal balik. Okey, contoh macam tu. Okay, negara kita telah berlaku peristiwa pergaduhan kaum 13 Mei. Kita tak mempelajari tentang itu, tidak ambil pengajaran pada peristiwa tersebut, maka akan berlaku lagi. Generasi akan datang ni akan tak tahu dan mereka akan berlaku lagi peristiwa tersebut, pergaduhan kaum. Okey. Kemudian mengukuhkan kepada pengetahuan sejarah amat penting kepada generasi kini dalam meneruskan kesinambungan hubungan harmoni antara kaum dan negara kita. Sejarah juga mampu menjadi sumber kesedaran kepada masyarakat dan menjaga dan meneruskan adat resam dalam tradisi kita. Okey. Kemudian kepentingan seterusnya adalah membangunkan negara dan bangsa. Melalui sejarah kita dapat mengekalkan kegemilangan yang dicapai oleh negara. Kita juga akan lebih memahami budaya dahulu dan budaya kini untuk dijadikan perbandingan bagi membangunkan negara dan bangsa pada masa akan datang. Okay. Kemudian kepentingan terakhir yang mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Melalui sejarah, pemikiran kritis, analitis dapat ditingkatkan. Di samping kita dapat membuat tafsiran terhadap sesuatu peristiwa sejarah, satu peristiwa. Sejarah juga akan mendorong seseorang memahami peristiwa sejarah secara lebih empati. Okey. Sekian daripada cikgu harap awak baca sejarah ni kena rajin baca. Tak rajin baca sebab dia betul cerita. Dia ada cerita, dia ada tokoh, dia ada masa, dia ada tempat dia. Jadi kita tak boleh mengharap orang lain untuk mengingatkan fakta-fakta. Kita kena ulang-ulang baca. Baru kita boleh ingat. Okay, seterusnya cikgu akan bagi kerja dalam
dalam classroom nanti, Google Classroom nanti saya juga akan bagi kamu jawab. Nanti kita tengok ya. Jadi siapa-siapa yang nak tanya apa-apa boleh WhatsApp kepada saya. Dan saudara kalau nak buat jangan lupa nanti saya akan bagi latihan dan juga dalam grup kita ya. Saya itu saya harap satu A, satu P dan satu I. Okey, sejarah ni sama-sama kita buat dan kita kerjasama sebab saya buat dalam satu grup dalam 3 kelas. Jadi saya nak tengok hasil dari kelas mana yang terbaik daripada awak. Kelas mana yang rajin, kelas mana yang selalu memberi perhatian bila cikgu mengajar. Bukan saja kelas subjek sejarah, saja subjek lainnya penting ya. Bila cikgu buat kelas PDA ni, awak jangan ambil ringan saja, sangat penting kepada awak. Seterusnya, cikgu akan akhir di sini, cikgu akan bagi kepada awak kerja untuk awak buat nanti. Sekian, terima kasih dan selamat membaca, mempelajari sejarah dan juga membuat kerja-kerja sejarah yang cikgu bagi. Sekian, terima kasih.